Assalamualaikum dan juga selamat malam kepada semua pendengar-pendengar setia CTC.FM dan juga penonton-penonton live untuk segmen yang pertama setiap hari Isnin, iaitu segmen Inilah Ceritaku. Baik tuan-tuan dan puan-puan, untuk episod yang ke-124 segmen Inilah Ceritaku, kita akan bersama dengan saudara Muhammad Afiq, bersama dengan saudara Muhammad Afiq. Dan episod ni juga kita tengok apa yang boleh kita pelajari serba sedikit ataupun kita mengambil tip daripada Afiq, ya, bagaimana beliau bermula menjadi seorang pedagang mata wang ataupun trader forex. Baik tuan-tuan dan puan-puan, abang pen kita awal-awal lagi dah interpret, ya, Effendi Nordin. Kemudian kita ada Hafiz Hazal, ya, mantap master. Baik tuan-tuan dan puan-puan, share, ya, untuk kita kongsikan segmen yang sangat menarik ini. Kemudian kalau ada apa-apa persoalan untuk ditanyakan kepada tetamu kita, juga kita open. Baik tuan-tuan dan puan-puan, tanpa membuang masa, kita terus bersama dengan tetamu kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Sihat, Sihat alhamdulillah Pak Zo. Okey. Tak makan sate ke? Belum lagi. Belum lagi. Okey, baik. Alhamdulillah hari ini kita bersama dengan Muhammad Afiq. So apa panggilan yang rasa sesuai untuk kita sembang ni? Saya ni ada banyak panggilan. Dulu orang duk panggil macam-macam nama lah. And saya lebih selesa orang panggil Afiq je. Afiq, baik. Afiq. Okey, di permulaan ni Afiq, apa kata kalau kita Pak Su beri ruangan untuk Afiq memperkenalkan diri serba sedikit biodata Afiq supaya orang di luar sana lebih mengenali Afiq. Okey, Assalamualaikum semua. Okey, pertama saya nak ucap terima kasih lah pada CTC sebab jemput saya datang untuk memberi percakapan sedikit ataupun berkongsi pengalaman saya lah dalam dunia trading ni. Okey. So berasal lagi? Saya kalau ikutkan membesar dekat Puchong. Oh, Puchong, sini je. Sekolah kat Puchong lah. Memang sekolah daripada kecil kat Puchong lah. Oh. Lepas habis sekolah, masuk universiti, mak ayah pindah Kajang. Oh, dekat je. Dekat je. Dan selepas belajar tu, apa yang Afiq buat? Sebenarnya saya tak kerja. Wow. Lepas belajar? Tak. Saya tak kerja. Saya habis SPM, saya masuk belajar. Lepas tu masuk diploma, habiskan diploma saya. Habiskan diploma, masuk ijazah. Di pertengahan jalan dekat dalam ijazah tu yang buat saya rasa saya terjebak dengan benda ni. Saya dah terjebak dengan forex. Jadi bila dah macam awal-awal tu ada untung apa semua, rasa macam malah kerja, buat trading. Maknanya nak trading daripada awal lagi. Okey, kalau boleh kita recap balik, kalau masih ingat lah, tahun bila masa belajar ambil ijazah tu? Okey, kalau ikut SPM 2005, 2006 masuk belajar, 2009 habis diploma, 2010 masuk ijazah. Pada awal 2010 saya dah terjebak. Macam mana kau boleh terjebak tengah belajar ni? Cerita sikit macam mana kau terjebak ni? Okey, macam mana saya boleh terjebak? Sebenarnya macam ni, saya sebelum masuk study ni, saya seorang kaki game. Kerja main game je. Bukan game orang bukan kan, kerja main game je. Lepas tu bila sedar-sedar macam benda tu tak ada manfaat. Main game ni satu benda yang tak ada manfaat kan, buang masa apa semua. Jadi saya berjinak dengan perniagaan, repair komputer, pasang komputer orang, repair kawan-kawan punya laptop, format apa semua. Benda ni dari situ ada mula slow. Dan pada diploma tu sebenarnya saya dah kenal dah forex ni. Masa diploma tu belajar kat mana ya? Lupa nak tanya. Unimed. Unimed. Pada masa tu saya basically saya dah kenal dah forex ni, tapi cuma saya tak pernah ambil tahu. Sebab cerita dia, Alkisah dia macam mana saya boleh terjebak. Okey. First, atas dasar sebab kita nak usaha cari duit sendiri tanpa mengharap mak ayah. Betul. Itu pertama yang buat saya terjebak lah. Bagus. Tapi apa yang menyebabkan saya boleh betul-betul boleh terjebak adalah kejayaan seorang student yang sama batch dengan saya. Tapi dia diploma. Masa kat diploma tu, dia trade pagi, petang, siang, malam semua. Tapi saya cuma
tahu pasal masa tu dia suruh saya buka. Kalau kau nak buat, kau buka lah ni market Tiva ni, $5 percuma je. Okay. So main buka je. Lepas tu dia kata kalau naik buy, kalau turun sell. Tu je lah. Tapi tak ada deposit apalah masa tu. So bila saya rugi, lepas tu saya tengok dia punya live rosak. Macam bagi saya rosak lah. Kelas tak pergi, assignment tak buat apa semua. Dalam masa tengah belajar diploma tu. Saya fokus diploma saya lah macam biasa kan. Benda tu memang macam makan diri dia juga tau. So saya pun macam, apa benda lah kau buat forex ni kan. Sampailah saya habis belajar ijazah diploma tu, saya masuk universiti yang sama juga untuk ijazah. Baik. Masa saya masuk tu, lecturer tu cakap, siapa kenal nama seorang hamba Allah ni? Nama dia Muhammad Anwar. Cakap, yelah dia batch dengan kita orang sekali lah masa apa, sebab saya ambil electrical engineering masa tu. So dia cakap, siapa kenal? Kita orang semua kenal lah sebab kita orang semua satu batch kan yang masuk balik belajar dengan dia kan. Cuma dia tak berjaya habiskan diploma dia. Dia tak habiskan diploma dia, dia kena tendang P1, P2, P3 tendang. So saya nampak, kenapa lecturer sebut nama dia? Kenapa lecturer tu boleh sebut nama Muhammad Anwar? Di sini yang membuatkan saya trigger benda ni sebenarnya. Bila lecturer tu cakap, siapa kenal Anwar? Tahu tak yang dia pada umur sama dengan saya, PTPTN selesai bayar. Lepas tu boleh hantar mak ayah dia pergi umrah ke haji lah, tak silap. Lepas tu dengar cerita beli laptop, beli motor. Aku cakap macam mana dia boleh buat kan. Itu yang buat detik itulah yang betul-betul buat saya balik rumah, betul-betul nak buka pasal forex ni. Masa tu tengah ijazah Ya, saya tengah ijazah. Memang saya tengah ijazah masa tu. Lecturer pun boleh keluarkan benda tu pula kan. Cikgu lecturer cuma cerita je yang dia macam dia bagi hint lah, macam budak ni tak habis belajar tapi dia macam boleh dikata kita consider dia dah berjaya dalam hidup. Sedangkan kita orang ni masih lagi berhutang dengan PTPTN, tak tahu lagi masa depan apa, tapi dia pada umur ketika itu dia dah ada duit yang boleh buat macam-macam. Tak perlu kerja pun. So itu yang menyebabkan saya macam apa benda barulah mula nak belajar tapi saya tak contact dia. Tak contact dia langsung. Kau tak contact langsung? Tak. Dah lose, maknanya dah tak tahu dia macam mana tahu. Tapi memang saya tak contact dia. Sebab saya seorang yang belajar sendiri. Bukan jumpa dia, telefon dia tanya nak jumpa, nak belajar, tak? Tak, saya bukan seorang macam itu. Saya seorang self study. Dan kalau tanya pengalaman saya dalam trading, saya tak pernah menghadiri mana-mana kelas belajar forex. Semuanya sendiri? Saya semuanya sendiri. Tapi saya masuk dalam cari gold, masuk dalam grup Skype, adalah macam-macam grup yang kita godek-godek, belajar baca-baca kan. Masa tahun-tahun 2010-11 tu kan. Which is Facebook pun tak ada lagi masa tu. Tak ada. So zaman tu handphone pun tak ada, boleh trading apa semua. Memang harap pada laptop lah. Laptop, internet universiti je. Itu je lah kan. Itu je lah. Tapi seksa juga tu. Memang seksa. Tapi sebabkan dia punya desire saya tinggi, sebab dengar pada kejayaan dia tu. Betul. Menyebabkan saya macam dalam hidup ni aku tak perlu kerja pun, aku boleh buat duit sebenarnya. Macam itulah, sampai tahap pemikiran macam tu dah. Wow. Itulah pemikiran pertama. Sebab buat apa kerja pagi balik petang, pergi kerja pagi balik petang. Masa tu ijazah sem berapa dah? Sem 2. Dah sem 2. So bila saya dah terjebak tu, saya dah mula start study apa semua, bukalah Google apa semua. Tapi pada ketika itu minimum deposit $100. Betul lah. Tak ada apa yang rendah-rendah kan. Tak macam sekarang kan. Tak macam sekarang dah $10 boleh depo, $2.50 dah boleh depo kan. Tak ada dah, zaman sekarang ni lain. So zaman tu hanya minimum $100. Tapi saya nak depo $100 pun saya tak mampu. Sebab saya lahir daripada keluarga yang susah. Betul. Keluarga yang tak ada duit. Sebab tu, itu pun one of the desire lah, one of desperation dalam hidup menyebabkan saya nak ubah hidup saya. So bila saya dah terjebak benda ni, pada masa tu kebetulan InstaForex buat deposit pertama serendah $10. InstaForex Yes. masa tu tahun berapa InstaForex? 2010-11 lah macam tu. Memang 2010. Dia buka masa tu saya dah start study pasal forex ni kan, baca-baca Google. Kalau buku pertama yang saya baca, e-book Sugar Rush by Noli Kamarudin ke rasanya. Download e-book tu dekat Google lah. Itulah buku pertama yang saya nak kenal apa itu forex.
Jom. Sugar Rush ya? Sugar Rush. Dia memang ada basic forex dalam tu. Buku tu daripada umur 2000, dia diterbitkan daripada 2006 lah PDF dia. Wow. Buku tu lah yang buat saya baca ulang. Saya hanya membaca kat situ sebab pada masa tu saya ada usha-usha kelas. Macam kelas kelas ada nama tu? Surf X Wave. Okey. RM1,000. Wow. Kita PTPTN pun satu sem RM1,500. Nak laburkan dekat situ. Memang tak lah. Memang tak lah kan. Tapi bila kita dah deposit tu $10 tu, dia boleh buat $10. Bila $10 tu deposit, dia jadi kaki depo. Ya Allah. Jadi kaki depo. Ini cerita permulaan dulu. Yes. Bagus. Okay. Jadi kaki depo, memang kaki depo. Lama saya jadi kaki depo, $10 trade. Ilmu ada, tapi cuma ilmu tu ilmu sendiri, tiada cikgu, tiada bimbingan. Jadi ikut kefahaman sendiri je lah tu. Ikut kefahaman sendiri, ikut baca-baca dekat forum-forum Cari Gold, dekat Forex Factory. Saya aktif kat Cari Gold. Oh, okey. Saya memang aktif kat Cari Gold. Permulaannya dululah. Nak tahu juga sebab mungkin orang di luar sana nak tahu di permulaan dia belajar macam mana. Macam Afiq dah beritahu bahawa Afiq belajar dengan menggunakan diri sendiri. Tanpa sendiri, ada tak ada bantuan cikgu, tak ada siapa bantu lah. Cuma kita macam dalam forum kita berkomuniti kan. Kita betul. Tengok saya dulu seorang yang rajin study. Maknanya bila macam dalam Cari Gold ada trade pasal teknik CSR 100, ada teknik 5,000 pip, buy Oasis. So kita cubalah satu-satu tu, kita cuba je lah kat situ. Memang cuba kat situ. Berani Fik ke? Saya depo $10, lepas tu depo lagi $10. Macam tak ada kesudahan lah. Tapi berapa lama tu berkeadaan macam tu? Kalau nak cakap betul-betul saya punya first withdrawal, bukannya tak profit tau Pak Su. Profit? Saya $10 profit, tapi saya tak bawa keluar MC. Depo lagi $10. Okay. Tak bawa keluar MC. Kejap lagi 10, kejap lagi 15. Lama-lama duit PTPTN tu pun susut lah. Confirm lah. Lepas tu mak ayah pun bagi duit belanja seminggu 100. Okay. 50 saya asingkan depo. 50 je aku nak pakai untuk makan. Ikat perut tu. Janji aku boleh depo. Sebab budak tu punya kejayaan buatkan aku cakap tak mungkin aku tak boleh buat. Aku pun ada 2 kaki 2 tangan. Sama je kan? Sama je. Apa yang bezakan aku dengan dia? Usaha. Tapi sejak saya terjebak dalam forex ni, pembelajaran saya memang dah jadi tunggal langgang juga. Sama dia macam dia. Sebab kau dah tumpukan dekat forex. Yes. Maknanya pelajaran dah habis dah. Pelajaran semua dah ke laut dah. Ya Allah. Yang menyebabkan berhenti di setengah jalan semasa ijazah tu? Tak, saya macam berhenti macam tu je. Tapi saya tak habis belajar. Kawan-kawan, tapi saya keep on pergi universiti. Tetap duduk asrama setiap hari apa semua. Tapi bila balik-balik lah macam biasa, ikut semester macam biasa. Tapi bila sambung balik, pergi balik duduk asrama balik. So saya sepatutnya habis dalam masa 3 tahun, jadi 3, 4, 5 pun tak habis-habis. Duduk je dekat situ. Faham tak? Hanya duduk je dekat situ, fokus kat trade dia hari-hari. Maknanya yelah, bila belajar sendiri tu kau jadi macam Afiq rasa macam selesa lah duduk kat situ kan. Biarlah aku ulang-ulang sana pun. Betul. Ulang je. Janji mak ayah pun tak bising, tak kacau, tak apa kan. Duduk je kat situ. Tak ada gangguan. Ya, tak ada gangguan. Okey, dan dengan pembelajaran sendiri. Okey, e-book. Lepas tu komen-komen daripada Cari Gold. Apa lagi sumber yang membolehkan Afiq faham tentang dagangan mata wang asing? Pengalaman. Satu je pengalaman. Saya habiskan masa sangat banyak untuk tengok chart. Sebab saya dah tak fokus kat belajar. Saya memang habiskan masa tengok chart je. So dalam kau ni mengadap betul ni. Mengadap. Memang betul-betul mengadap. Pada ketika itu memang seorang yang memang hardcore lah. Kawan-kawan pun memang kau nak cakap apa lah? Tak, kau nak jadi apa Fik? Kau nak jadi apa ni? Kelas tak pergi, assignment tak buat, apa tak buat. Ya Allah, betul. Tapi saya macam merisikokan kehidupan saya. Betul lah. Saya merisikokan kehidupan saya. Sebab kehidupan kau, harapan semua, ibu bapa. Semua.
Kan? Memang saya merisikokan. Saya tekad nak ambil risiko dalam hidup. Aku rugi pun tak kisah. Saya MC berkali-kali pun saya tak kisah. Hati kau keras, Roy. Okey. Baik, bila dah mula memahami bagaimana perjalanan trip ataupun teknikal, daripada bila baru Afiq kata macam ni pun dapat untung, ataupun bertahun-tahun juga jadi kaki depo? Okay, saya kaki depo $10, $15, $10, $15 hanya pusing dengan duit PTPTN lah kan. Sedar tak sedar, dah setahun setengah saya tak pernah withdraw. Astagfirullahaladzim. Depo je. Tapi je. yelah 10-10 pun kalau dikumpul setahun setengah banyak tu. Yes, tapi nak cakap depo tu banyak, memang depo memang banyak tapi $10, $15 kan, kita risikokan banyak tu je lah. Saya tak ambil semua PTPTN saya dump terus, ilmu tak ada. Betul. Ilmu tak ada. Kita ada $10 je, $15, $20, itu je lah yang kita dump. Kita risikokan yang itu sahaja. Jadi benda tu berlarutan sehingga setahun setengah. Profit tapi tak nak withdraw. Cerita dia memang jenis profit tapi tak nak withdraw. Okey, yap. Afiq dapat keuntungan. Kenapa Afiq tak withdraw dulu? Apa yang dalam minda masa tu? Nak tambah lagi ke apa? Nak bagi jadi banyak. Nak buat sama macam Noah buat lah. Nak buat orang cakap macam orang lain buat lah kan. Okay. Kecil jadi besar kan. Duk buat jadi $10 jadi $500 MC, $10 jadi $400 MC. Sampailah sekali tu, pada masa tu broker Trading Point. Selepas setahun setengah. Lepas tahun setengah, Trading Point adalah SM sekarang 2012 lah. Yep. Saya swipe debit card $50 debit card kan, kat bank lah kan. Okay. Nak depo je punya pasal. Itulah withdrawal pertama dalam hidup saya. Dengan $50 saya grow sehingga 1.7k USD dalam masa 2 minggu trending EU masa tu. Ini dah tukar broker ni? Tak, saya dah tukar broker lah, dah install apa semua. Lepas tu dah wujudnya Trading Point. Masa tu ada Trading Point, SM kan? SM. Depo lah kat situ $50. Sebelum tu dah depo jugalah dekat SM, dekat Trading Point ni $10, $20. Tapi yang selepas setahun setengah tu lah, $50 pertama tu lah yang menyebabkan saya dapat grow banyak. Sebab dia, saya tak tutup position, saya hold dia trending satu arah. Dalam masa 2 minggu tu dia pergi dalam satu arah. Saya layerkan satu sen je, turun layer. Memang ada skill lah tu. Yes, last kali saya tutup pada 1.8k USD. Kalau history dia pun ada sikit, statement pun sampai sekarang ada lagi. Saya simpan, itu kenangan lah. Modal 50, grow 50 sampai 1.8k. Yes, 1,800 kali dengan 4. Banyak. masa tu 3.7. 3.7 2013, 14. Yes, 2012. Baik, okey. Banyak tu. Masa tu ada masuk dalam. Macam mana pula boleh tegak hati cakap aku nak keluar duit lah? Rasa macam dah banyak. Okey. Lagi satu, sebenarnya saya masa tu, sebab saya lahir daripada keluarga yang tak ada berduit kan. Saya tak pernah pakai barang branded, barang butik semua ni bukan pakaian saya. Okey. Flight pun tak pernah. So bila dapat profit banyak tu, close position dengan 1.8k tu, dia membuatkan saya, aku nak keluarkan duit ni. Okay, perkara pertama yang aku nak beli, tiket flight. Astagfirullahaladzim. Hari tu juga saya call mak saya, Ma, Afiq nak balik. Nanti mama ambil dekat bus stand kan. Biasa balik malam, balik sampai pagi. Okey. Lepas tu cakap je, okey. Tiba-tiba lepas 2 jam, lepas tu malam, hari tu juga, hari yang sama juga, saya offer kat kawan-kawan dalam rumah tu, siapa boleh hantar aku balik? Hantar kat airport, sebab duduk Perlis kan. Hantar airport Alostar lah. Semua tak nak hantar. Betul, cakap okey lah, siapa hantar aku bagi 200. Semua berebut nak hantar pula. Cik dia makan. Okay. Semua berebut nak hantar. Jadi seperti saya ajak lah saya punya kawan seorang ni, dia nak hantarkan. Bagi kat dia duit apa semua. Saya pun pergilah dekat airport tu, belilah tiket flight yang paling mahal sekali dekat situ, MAS.
Okay. Dan itulah kali pertama saya naik flight seumur hidup. Dengan duit usaha sendiri. Sampai je dekat airport, call mak saya. Ma, Afiq dah sampai. Ha? Kau naik apa? Naik flight. Banyak duit kau. Adalah ni, ada buat profit dekat forex yang mama kata tak elok apa semua ni. Ada profit sikit. Balik lah, naik flight. Tapi masa tu masih belajar Masih belajar. Masih lagi dalam proses semester. Cuma Sabtu Ahad kan cuti, Jumaat tu caw. Daripada hasil trading forex tu lah. Memang tekad, sungguh-sungguhnya tekad. Okey, adakah itu merupakan titik permulaan buat Afiq? Tak juga. Belum lagi. Bila saya dah terjebak withdrawal macam tu apa semua, saya dalam saya punya proses $50 jadi 1.7k USD ni, ada bukan. So saya masa tu lepas saya dah beli tiket flight tu apa semua, saya pun macam biasalah dah mula merasakan market ni saya punya lah. Wah, memang kan. Dah rasa dah market ni aku yang punya lah. Trade ni senang je sebenarnya, tak susah pun. Aduh, masalah tu yang masalah. Lastly end up lepas withdrawal tu, dolar pun tinggal sikit. Depo balik lah. Jadi kaki depo balik. Saya jadi kaki depo balik. Selepas tu? Tapi dah berjaya shopping sana, shopping sini lah. Dah dapat naik kapal terbang. Dapat naik kapal terbang apa semua kan. Apa perasaan dapat naik kapal terbang? Itu pengalaman yang paling tak boleh dilupakan lah. Sebab itulah duit daripada titik peluh sendiri tak pernah bekerja. Wow. Semangat. Okey, bila dah dapat semangat macam tu, depo balik. Balik, MC balik. MC balik? MC lagi. Lepas tu belajar tu tetap belajar? Sambil tu belajar, sambil trade, sambil try. Masa tu ada teknik TBST lah, MPRC lah. Okey, macam teknik-teknik tu. Mana Afiq dapat teknik-teknik? TBST saya dapat daripada Facebook. Masa tu Facebook baru ada. Lepas tu Abang Din buka kelas dia nak share teknik TBST. Saya pun join lah, belajar, masuk dalam group, belajar dalam community apa semua kan. Okey. Lepas tu ada pula ajak dia keluarkan MPRC, pun join juga belajar, tapi tak keluarkan duit lah, just join macam tu. Okey. Orang update SS apa semua, saya study lah. Memang saya study, saya kuat study. Saya study SS tu secara seorang diri, tak ada siapa guide, tak ada siapa nak betulkan salah ke. Cuma just kadang-kadang kita bertanya je lah, betul tak saya buat ni? Macam tu je lah. Tak pernah macam betul-betul khusus jumpa, belajar apa semua, tak pernah. Macam personal coaching atau? Tak pernah. Memang tak pernah. So dalam masa tu, tiba-tiba saya dekat cari gold, ada satu teknik ni, nama dia Fibo Divergent. Fibo tambah DIV. Okay, teknik Cikgu Zul. Dia menggunakan nickname Nurul 123. Teknik dia lah yang pertama sekali saya kenal Fibo. Saya nampak kelebihan Fibo. Dekat situ? Yes. Maknanya dah bila dah lama Afiq nampak teknik ni sesuai dengan Afiq ke? Selesa dengan saya. Maksudnya dengan Divergent, dengan Fibo semua kan. Kita dah sedar tak sedar dah 3 tahun dah trade. So dalam masa selepas setahun setengah pertama kali withdrawal, saya jadi kaki depo macam biasa. Depo sampai genap 3 tahun. Afiq ulang balik benda yang sama? Yes. $10. Hanya maintain dengan $10, $20, $15. Sebab saya tak tahu, saya rasa sebab peribadi saya seorang high risk taker. Bila saya high risk taker ni, maknanya trading pun saya high risk, kehidupan pun saya high risk. Kalau tidak tadi macam tu. Ijazah tu, abaikan ijazah tu. Saya abaikan habis semua. Sebab lepas tu bila dengan Fibo Divergent ni, teknik tu pada ketika itu saya study dekat cari gold je. Saya deposit sekali lagi $50. Masa ni saya linkkan akaun saya dekat satu platform copy trade. Nama platform tu Forex Junction. Forex Junction. Macam pernah dengar pula. Yes. Sebelum wujudnya sistem copy trade yang semua broker ada sekarang ni. Yes. Okay. So di situ kita akan nampak ranking trader kan. So saya account tu saya linkkan dekat situ, dan dengan $50 pada ketika itu menggunakan teknik Fibo Divergent ni, $50 saya grow kepada 3.8k USD.
Dalam 2 minggu. 2 minggu Yes. So nama saya pada masa tu dekat Forex Junction adalah saya pakai nickname Apple World. Apple World ke Pro Gamers Apple World kot. Okay. Pro Gamers kot rasanya, tak silap saya, dah tak ingat Saya linkkan dekat situ. Saya berjaya dapat ranking nombor 2. Wow. Dengan grow lebih kurang 5,000%. $50 pergi ke 3.5 tak sampai 2,000% lebih. Okay. Kan 2.8k kan. Nombor 1 7,000%. Ada seorang tu nombor 1 dia 7,000%. Dia atas saya. Lepas tu 7,000% yes. Dia menggunakan nama Legion Wave. Nickname dia kat situ Legion Wave. Saya nombor 2 di bawah dia. Dia PM saya. Dia mula-mula dia cakap orang putih lah. Okay. Dia tanya saya asal mana apa semua kan, where you from. Saya cakap Malaysia. Oh dia pun Malaysia. Lepas tu dia nak kenal, nak jumpa. Saya jumpa lah. Jumpa budak ni, orang yang dapat 7,000% di atas saya ni. Dan orangnya adalah no name. Oh, doktor. Yes. Oh, masa tu saya kenal dia dah daripada 2011-10 macam tu lah. Memang lepak dengan dia sebelum saya kahwin lagi. Saya lepak dengan dia hari-hari, tiap-tiap malam pergi Uptown Kajak, Uptown Ceras, lepak dengan dia, jalan dengan dia. So pada ketika itu dia kata, Afiq, kau tahu tak kalau kau nak trade forex ni nak berjaya macam mana? Kau belajar apa itu elite wave. Belajar apa itu elite wave. Okay, yang dia punya okay. Dia kau belajar apa itu elite wave. Itu yang dia cakap kat saya. So saya pun balik rumah pun semangat berkobar lah. Saya seorang yang semangat berkobar-kobar, jenis suka memang betul-betul hype punya orang tau. Kau ni memang suka benda baru. Lepas tu sanggup merisikokan diri kan. Everything. Lepas tu so masa ni dah lah belajar tak ke mana, apa semua tak ke mana kan. First tu orang cakap kenal dengan dia pula, hari-hari lepak dengan dia lah, pergi kedai vape lah, apalah. Memang kenal dengan dia lama. Memang lama dah kenal dia. Dan dia lah yang membuka mata saya pasal elite wave. Cuma pada ketika itu saya macam cakap lah, saya pun macam tak berperhati sangat apa semua kan. Tanya-tanya dia sikit-sikit pun dia jawab lah, tapi tak betul-betul belajar secara khusus dengan dia. Okay, bukan official lah memang lah. So balik tu saya buka-buka elite wave, baca-baca, apa benda ni, give up, tutup buku. So dengan Fibonacci Divergent tu, lepas tu dengan MPRC lah, dengan TBST apa semua tu, saya concludekan saya sendiri cipta satu teknik PBT. Yes. Panjang? Price breakthrough. Oh, price breakthrough. So pada masa ni saya create satu teknik ni. Masa ni nama saya dah ada, sebab saya pun macam orang lain juga. Duk upload SS Profit, account 50 jadi 3.8, upload SS 10 jadi 1000 kan. So orang mula PM nak belajar, saya ajar lah teknik PBT tu. Saya ambil charge 200 pada masa tu, personal coaching. Mana-mana dalam Malaysia ni saya pergi RM200 Start 2012 coaching. 2012 tu dah jadi coaching lah. Dah. Sebab pasal berjaya dapat tempat kedua tu lah. Tempat kedua satu hal, lepas tu account tu grow besar, lepas tu duk post SS kat Facebook. Kita perasaan nak show off tu ada. Betul. Kau kan semangat. Yes, perasaan nak show off, nak tunjuk kat orang yang aku boleh buat duit dengan forex ni. Lagipun sebenarnya nak tunjuk dekat student apa kawan-kawan universiti juga sebenarnya. Okey. Ada perasaan bongkak tu dalam diri tu. Oh, bahaya juga tu. Okay. So 2012 tu saya dah mula start mengajar orang apa semua. Jujur lah saya cakap terus terang. Saya masa tu dah jadi IB Exness. Okay. So bila masa jadi IB Exness, student tanya pakai broker apa cikgu apa semua kan. So cakap lah pakai broker ni apa semua, sambil-sambil mengajar, sambil-sambil promote broker apa semua kan. So benda tu berlarutan sampai 2014, 15 macam tu saya stop mengajar. Sebab dia? Alasan berhenti mengajar? Okay. Saya ni masa saya dalam 2012 nak sampai ke 2015. Okay. Saya terjebak dengan satu program.
satu program ni dia akan bagi saya fund sebanyak $40,000 dan dengan bermodalkan RM1,500 sahaja. Dia bagi saya $40,000. Okay. Saya kena bagi kat dia $1,500. So dia akan bagi saya satu akaun $40,000. Trade, profit kau dapat 10% daripada situ. Wah, ini projek mana pula ni kau ambil ni? Nama company tu dulu MS Pro. Oh, MS Pro. So daripada situlah bila saya berjaya dapat profit, sharing apa semua, saya pun start promote dekat kawan-kawan, dekat dalam student-student lah, group student, Facebook apa semua ni. Collect orang, masukkan duit kat saya $1,500. So applykan duit tu dekat account tu dekat company. Okay. Lepas tu yang pertama punya batch tu alhamdulillah lah semua dapat lah duit tu kan. Maknanya semua orang terima lah account trading tu. Yang batch kedua ada yang dapat, ada yang tak dapat. So bila yang tak dapat ni diorang minta refund apa semua. Betul kan. lah. Betul, diorang minta refund kat saya. Saya masa tu pun trade pun memang dah jadi haru biru dah masa Yalah, tu. sebab kau dah diganggu oleh benda lain dah. Yes, memang dah haru biru dah trade masa tu. Masa tu teknik pun PBT tu memang dah jadi tunggal langgang lah. Trade memang ke laut lah. So sampailah satu tahap tu saya nak selesaikan hutang saya ni, ada lagi baki dalam RM8,000 rasanya, tak silap saya. Ni semua duit-duit budak. Saya dah membayar yang sikit-sikit lah, 300, 400, 200 ni yang saya bertanggungjawab lah sebab saya yang ajak diorang masuk benda ni. Betul. So saya rasa saya perlu bertanggungjawab. So dalam masa sama saya tak nak nama saya ni dikecam. Tak nak ada isu. Tak nak orang cakap jadi scammer ke apa kan. So saya terlibat dengan Along. Saya ambil Along $10,000. Saya ambil $8,000 tu pergi settle budak-budak tu. So dalam dunia Facebook, dalam dunia Forex, orang tak tahu masalah saya. Hanya saya seorang saja yang tahu masalah saya. Sampai tahap kau pergi Bukit Beruntung jumpa Along lah. Tak ada lah. Calling je Along Kajang. Okay. Tak lah, maksudnya kau sampai ke tahap tu lah. Sebab nak settlekan duit budak-budak ni punya duit. Memang saya cuba nak settlekan juga. Saya dah sampai satu tahap yang tak ada duit. Lepas tu tapi tak nak kena kecam, supaya kita masa tu memang mengharapkan pada duit coaching lah kan, buat kelas apa semua. So terlibat dengan Along. So dengan Along ni lah puncanya yang menyebabkan saya buat satu keputusan yang lebih besar lagi. Sebab Along bagi saya $10,000, saya kena bayar seminggu $2,000 dalam masa 5 minggu. Betul. Sekiranya itu perjanjian dia. Itu perjanjian dia. Sekiranya saya tak boleh bayar $2,000, saya hanya bayar 10%, iaitu pokok, iaitu bunga dia sahaja. Bunga hanya untuk tambah masa. So, paksa bayang seminggu $2,000, minggu ke depan saya tak ada $2,000, saya kena bayar $1,000 untuk tambah masa supaya pergi ke minggu hadapan lagi. Yes. So perkara itu berlarutan. Bayar tak boleh bayar. Bayar tak boleh bayar. Dalam masa duk terima dengan Along ni, saya duk terima student-student ni duk bagi fund, suruh manage profit sharing apa semua ni. Okay. So kita pun dengan harapan dapat profit sharing ni bolehlah manage bayar Along ni. Jadi macam orang cakap gali lubang tutup lubang. So masa tu terus terang saya cakap, trading saya semua cloud. Memang trading cloud. Along pressure hari-hari, yang manage fund pun yang dah loss lah, MC lah, apalah. Sebab tu kau jadi hilang tumpuan. Yes. Hilang fokus apa semua. So yang pasal manage fund ni macam ada yang ada ganti, ada yang tak ganti kan. Tapi orang cakap risiko lah. So yang pasal Along ni saya benda tu berlarutan tau. 10,000 tu sampai satu tahap saya nak bayar 1,000 seminggu pun tak ada. Saya ambil 20,000. Kau tambah lagi? Reloan. Tutup hutang 10, ambil 20, tolak pokok, tolak bunga. Dapatlah kat tangan lagi duit. Lepas tu bila dah jadi 20, seminggu nak kena bayar 4,000. Apa yang buat kau berani sangat ni? Apa yang membuat kau berani sangat ni? Sebab kau yakin dengan Forex. Satu lagi aku rasa kau masa tu kau kewarasan tu kurang. Sangat. Sebabnya kalau kau waras kau tak akan tambah. So 20. Wah, ni menarik cerita kau ni. Ambil seminggu 1,000, seminggu 4,000, lepas tu minggu pertama bayar 4,000, minggu kedua tak boleh bayar. Okey. Bayar bunga je lah 2,000. Lepas tu tak mampu lagi bayar pokok dia, bayar lagi 2,000 setiap minggu. Bayar setiap minggu, berlarutan. Benda tu berlarutan dekat 2 tahun rasanya. Seminggu banyak mana kau habis duit bayar. Affiliate habis. Affiliate saya habis.
Kita ada student take bawah saya, dapat affiliate, tapi affiliate tu bukannya pergi kat diri saya, banyak pergi habis ke bunga-bunga along ni. 10,000 saya tambah kepada 20,000, 20,000 saya tambah kepada 30,000. Ni apa hal pula? Sepatutnya dah tak boleh bayar sudah. Tak boleh, dia kacau. Kita tak boleh bayar, dia kacau. Dia pula bagi idea ambil lagi. Dia kata, "Okey Afiq, saya you kawan saya sudah lama, kita sudah berniaga lama. Wah, dia saya punya kasih ayat. tolong you lah. You ambil 30. Tolak hutang lama, ambil baru." Saya ambil 30 tu, tolak hutang lama apa semua, saya dapat dalam 16,000 kot. Okay. Saya dump dalam trading, full margin MC. Sekejap, aku nak ambil nyawa sekejap. Full margin MC. Tak, betul lah kewarasan kau masa tu. Kewarasan tu memang dah hilang. Dan pada ketika ini, saya terjebak dengan scam. Jadi kata tuan, saya terjebak dengan scam. Saya scam trader-trader kita. baik. Tuan-tuan dan puan-puan, pengakuan ikhlas daripada Afiq. Okey, bila dah terjebak dengan 30,000 ni, saya ada seorang student saya ni, dia deposit $100,000 masuk akaun bank saya. $100,000 untuk dia trade. Dia nak run robot. Okey. So dia deposit $100,000. Saya kan as nurse, saya pump akaun tu, beli kredit apa semua dekat local depot apa semua kan, dekat S-card apa semua. Saya hantar duit tu dekat dia. $25,000 saya ambil masuk akaun trading saya. Sebab saya memikirkan, okay, $25,000 ni kalau aku trade, aku dapatkan 10%, 20% je, aku dah boleh tutup hutang along, boleh pulang balik dekat dia. Nampak kat situ? Ini perancangan kau lah. Masa tu waras tak waras? Dah tak waras juga dah sebenarnya. Okey, baik, jalan. So memang tak waras. Ambil akaun duit tu, masuk dalam akaun trading sendiri, pecah amanah dekat situ, trade dengan harapan profit boleh bayar along, tutup buku hutang 30,000, 25,000 ni boleh pulang balik dekat dia. MC. Betul lah orang cakap. Ramai otai cakap, siapa yang trade guna duit along dia takkan selamat. MC. Saya MC. Lepas tu benda tu tak kecoh lagi. Lepas tu student-student lain pun deposit pun saya scam. Sampailah satu figure RM130,000 last kali. Pada itulah penamat saya 2016. Pada kes ni semua dah berlaku pada 2016. Masa ni masih lagi dengan teknik PBT tau. Oh, kau masih kekal dengan PBT? 2015 tu saya dah mula ubah teknik. Dah mula belajar sendiri dalam keadaan kita tengah duk struggle. Kalau boleh sekali tekan tu nak profit, nak keluar, nak bayar along, nak bayar itu, nak bayar ini. Oh, itu dah. Memang hardcore betul. Saya memang seorang yang hardcore. Baik. So 130,000 tu saya scam, RM130,000 lah total lebih kurang. Saya scam. Saya tutup buku, saya tutup Facebook, saya tutup social media. Bukan nak lari. Saya berurusan dengan orang yang saya hutang secara senyap-senyap dekat belakang. Oh, okey. Saya tak yang manage fund ni saya tak berjanji nak ganti kan. Maknanya kau tutup semua media sosial kau, yes, supaya kau dapat selesaikan secara lebih aman lah, lebih kosangan. Dan diorang pun dah kena tipu. Confirm lah diorang viralkan saya dekat dalam Facebook apa semua kan. So what for lagi saya nak buka Facebook? So kat situ lah. So saya tutup Facebook. Saya dah tahu kes saya dah viral apa semua. Saya ada 480 student pada ketika itu. Bila diorang tahu pasal kes saya, setiap seorang pun tak nak kontak saya, tanya khabar dan apa-apa. 400 lebih ramai tu. Dengan satu kepala RM200, ada yang bayar RM50 je nak belajar tapi tak ada duit. Kita terima je lah, kita boleh nego-nego lah. So yang kesannya adalah bila saya dah terjebak benda tu, saya dah scam orang, kawan-kawan dah tak ada tau kat keliling. Kawan-kawan semua hilang. Aku dapat bayangan tu. Kawan-kawan semua hilang. Masa tu saya dah kahwin Aku nak tanya tu, kau kahwin masa bila patutnya? Tak apa. Okay. 2015. Kau kahwin 2015. 2015 ke 2014? 2015 rasanya. 2015 adalah saya kahwin.
Dan masa tu ada arwah Pachinko, saya panggil dia jadi DJ saya. Okay. So saya kenal arwah Pachinko lama lah. So saya banyak kenal dengan orang-orang lama. So 130,000 tu saya cakap ini penamat last, aku tak nak buat perangai. So saya tutup Facebook, saya hanya berurusan dengan orang-orang yang saya hutang ni daripada 2016. Masa ni wife tahu? Wife tahu? Parent tahu? Parent tahu? Parent tak tahu. Parent tahu tapi diorang pun tak boleh nak bantu. Okay. So saya hanya menyelesaikan secara sendirian. Betul. Wife saya tak bekerja. So saya hanya menyelesaikan perkara itu secara bersendirian. Pada masa tu saya duduk kat Bangi Avenue. Okay. Saya sewa rumah tu sebab masa tu kita ada coaching apa semua kan, mampulah nak bayar sewa. Right. Dan dalam masa perjalanan tu saya pernah bekerja dengan satu company dekat Subang ni, manage $1 juta. Nama company tu KLFX. Saya pernah manage company tu punya duit apa semua. Dia bayar gaji bulan-bulan je lah. Yang tu dia bayar gaji bulan-bulan je. Okay. Maknanya ada jugalah pendapatan. Ada pendapatan. Sikit-sikit lah dapat. Tapi tak cukup. Pekong saya, lubang yang saya dah korek ni terlalu besar. Terlalu besar. So saya pun berhenti kerja kat company tu. Lepas tu rumah dah tak mampu nak bayar sewa. Saya pun keluar daripada rumah dan pindah duduk Johor. Duduk Paguh, balik rumah mak mertua. Menumpang dekat sana. Berapa lama pula kau kat sana tu? Lama. So 2016 tu adalah tarikh yang tahun yang saya 2016 tu dalam bulan 8, 7 macam tu lah. Saya tutup Facebook semua. Memang saya tutup Facebook dan saya hanya berurusan dengan orang-orang yang saya hutang ni secara personal. Nombor phone saya tak pernah tukar. Supaya orang boleh contact lagi. Siapa yang ada hutang dengan aku boleh contact aku. Macam tu. So maknanya hutang tu dia bayar secara sikit-sikit ansur-ansur lah. So masa duduk dekat Johor ni rasa tenang lah. Rasa tenang. Tapi tak bekerja. Tak ada duit. Tapi kan kita, student kita ada trade kat affiliate apa semua kan. So adalah affiliate $15, $10. Trade je lah account tu. Duit tu jadilah berapa, dapat lepas-lepaskan belanja ke apa ke macam tu. So saya pun, bini pun kata, Yong kita berniaga jom. Berniaga lah, buat berniaga hantar makanan dekat student-student. Buat lah. Sambil tu, walau macam mana pun, walaupun saya berniaga, saya tak pernah stop asingkan duit untuk saya depo. Kat situ bagus pula ya. Untuk depo kau dah asing siap lah. Tak, daripada hasil okay, hari ni berniaga dapat RM200 contoh. Baik. RM50 saya akan asingkan aku nak depo. $150 ni nak rolling ke, nak makan ke apalah, biar isteri saya uruskan lah. $50, yang RM50 saja tu yang saya akan depo lah. Kalau MC esok tunggu sale besok pula sebab berniaga buat food delivery dekat Paguh. Maknanya food grab ni dia ambil idea kau lah. Saya deliver makanan lah. Orang rumah saya masak, saya hantar makanan, saya post dekat social media tapi pakai apa orang cakap, pakai tak pakai page. Pakai page. So masuk dalam grup muar apa semua, deliver lah makanan, western food apa semua buat lah. Saya masak, isteri saya masak. Nak cari duit ni pasal lah. Sebenarnya nak cari duit ni pasal. Tapi pada masa tu saya menumpang tempat tinggal dengan mak mertua saya dalam keadaan tak payah bayar apa-apa apa semua kan. Jadi tak payah, tak adalah nak kena keluarkan duit. Jadi boleh fokus kat berniaga betul-betul dengan fokus kat trade sikit-sikit. Jadi bila berlakunya macam tu lama-lama, dalam masa sejak saya silent ni, sejak saya tutup Facebook, saya ingat balik pada kata-kata no name. Elite Wave. Doktor kita. Saya teringat balik pada kata-kata dia. Dia kata kalau kau nak sukses dalam hidup, kalau kau nak berjaya dalam trading ni, kau belajarlah Elite Wave. Pada masa tu memang saya tekad buka Google. Masa tu handphone dah ada, apa dah ada kan. Yalah 2016-17 dah ada. So memang hari-hari baca buku kat sini, baca download PDF sana, 300-400 muka surat tu memang baca sampai habis. Saya belajar seorang diri waktu tu. Tak ada siapa-siapa yang bantu. Pada masa ni kawan-kawan memang tak ada siapa dah. Sebab daripada mula kau dah start macam tu, kau cabar diri kau macam tu. So tak ada kawan-kawan pun nak berkawan dengan saya dah. Student-student pun tak ada seorang pun nak tanya khabar, Afiq apa khabar, sihat ke, tak ada. Pernah ada diorang, saya pernah cerita masalah, lepas tu diorang pernah kumpul-kumpulkan dana masing-masing kan. Dalam grup student ni diorang buat satu pool dana bagi kat saya untuk perbelanjaan apa semua kan. Alhamdulillah lah kat situ. Tapi sama juga, duit tu
tak cukup untuk saya nak menyelesaikan segala masalah saya pada ketika itu. Betul. Banyak sangat tu. Along dah 30,000. Yang dekat sini 130,000. Dah banyak dah lubang yang saya dah korek. Pasal forex juga sebenarnya. Semua pasal forex. Okey. Tak payah aku tanya, kau dah cerita pengalaman pahit kau ni. Sebenarnya susah tau. Kalau ikutkan kemampuan seseorang tu sampai dekat 200,000 lah, walaupun ringgit Malaysia, kita hidup tak tenang. Memang sangat tak tenang. Saya betul-betul hidup tenang. dalam tak tenang. So adakah Afiq berjaya? Okay, 2016 lepas saya dah silent, saya buat berniaga kecil-kecilan. Masa tu saya dah mula aktif bersukan, main futsal, masuk grup taman, berkawan dengan kawan-kawan dalam circle taman je. Main futsal, main bola padang, masuk tournament apa. Jadi saya habiskan hidup saya dengan bersukan. Baik. Sambil trading, sambil berniaga. Jadi alhamdulillah lah, sikit-sikit okey lah. Dan pada masa tu sebelum saya pindah ke Johor, saya ada kereta dan saya jual kereta saya semua. Let go semua benda. Okey. Balik Johor, balik dengan isteri, balik kampung duduk Johor tu dalam keadaan sehelai sepinggang. Hanya ada beg je lah bawa naik bas balik. Belum ada masa tu belum ada anak. So saya berniaga apa semua, saya daripada niaga, daripada trading sikit sana sikit. Pada masa ni saya dah mula trade dengan Elite Wave lah. Oh, masa kat Johor tu. Wow. Itulah, saya dah buka buku balik pasal Elite Wave. Memang saya dah start study pasal Elite Wave. Boleh kau boleh ingat balik Boleh. No name pesan Yes. Okey, baik, kita ada lebih kurang 15 minit. Aku takut nanti cerita panjang. ni memang sedap ya, memang bagus untuk pengalaman untuk pengalaman orang di luar sana. Betul lah orang lama berkata, kalau kita nak trade, jangan gunakan duit yang kita nak pakai, jangan berhutang. Dia akan ganggu emosi. Okey, baik. Langkah kau naik balik tu, Afiq naik balik macam mana? Okey. Dalam masa saya duduk dekat Johor, tu saya trading apa semua. Okey. Saya membayar balik diorang punya duit. Sikit kan, dapat lebih bayar lebih, dapat sikit bayar sikit kan. Tapi tak larilah, keep on contact dengan diorang kan. Sehingga hari ni alhamdulillah saya dah selesai. Tahun ni baru saya selesai, 2020 ni. Alhamdulillah. Baru saya selesai. 4 tahun ambil masa Tapi dengan Elite Wave je lah. So dalam masa saya duduk senyap ni, tak ada siapa-siapa kenal apa semua. So saya pun mak saya ada kedai makan. Kita ada restoran dekat Kajang. Okey. Kedai makan. Jadi pindah. Mak ayah kata, Afiq, datanglah balik dah duduk Kajang, berniaga lah. So buat ikan bakar. Sambil tu maknanya dapatlah duit kan, hari-hari ikan bakar apa semua. Buat ikan bakar. Dan pada masa inilah ada beberapa nama yang saya nak sebut yang betul-betul membantu saya dari segi financial. Shashi Torpedo, baik. Abang Najmuddin Hamzah, no name sampai bagi saya kereta. Dia contact saya lepas dia dah silent lama. 2019 baru-baru ni dia contact saya balik. Dia tanya saya kat mana. Saya cakap saya dekat kedai. Saya dah balik duduk kat Kajang kan, tapi menumpang rumah mak saya jugalah. Duduk. Lepas tu dia bagi saya, Fik, macam ni lah, aku tengok kau pun kesian tak ada kereta, aku bagi kau satu kereta, kau sambung bayar je bulan-bulan. No name. Shashi Torpedo, Abang Najmuddin Hamzah. Lepas tu ada student saya yang beberapa orang yang Dian, diorang ni ada membantu saya sikit-sikit dari segi financial. Baik. So diorang ni macam lecturer yang dekat Unimed tu, nama dia Alung Sani. Alung Sani. Dia pun dia student saya, dan sama-sama dia pun pernah membantu saya dalam keadaan saya susah. Owner Exosio Tuan Adi pun bantu saya dalam keadaan susah. Fund saya RM200. Tuan Adi? Ya, student saya. Dia belajar dengan saya MPLC dulu. Kalau tengok daripada perwatakan kau muda lagi. Takkan dia orang belajar dengan kau tu yang kau cakap. Okay. Tuan Adi tu belajar dengan saya MPLC. Dia belajar dengan saya MPLC. Lepas tu ada beberapa orang lagi yang banyak bantu saya dari segi financial lah. Daripada 2016 sampai ke 2019-20 ni, yang saya tak pernah berjumpa, yang saya tak pernah bertegur, tapi bila saya minta tolong, nak pinjam RM10, RM100, dong PM bantu, hantar duit kat saya, back in kat saya. Lukpayat, Ezrin. So antara nama-nama ni memang semua bantu saya. Nama-nama yang
apa orang kata yang ada nama dalam bidang dagangan mata wang asing. Diorang lah yang membantu saya bagi financial. Tak banyak tapi adalah RM100, RM200, tapi kita janji bayar, kita bayarlah balik kan. Ada rezeki saya bayar balik. Roy Faizal pun bantu saya. Jadi ada beberapa orang ni yang saya faham diorang punya perangai. Dan diorang ni lah yang bantu saya balik. Dan yang paling ketara, paling banyak bantu saya no name dengan Abang Najmuddin Hamzah. Abang Najmuddin dia, saya dah lama silent. Lepas tu 2019 tu saya dapat offer untuk bekerja dengan dia selaku analis. Secara senyap lah, buat YouTube channel apa semua senyap. Lepas tu dia call, Afiq, ada broker baru nak buka lah, kau nak kerja tak? So saya pun okey lah, jadi analis apa kan. So saya pun pergilah kerja kat company tu, BCR. Tahun lepas lah, baru-baru ni lagi. BCR, so 1 hari bulan 12 2019 adalah hari pertama saya buka balik Facebook saya dan buat posting pertama. 2 hari bulan 12. Dalam pada masa ni saya masih lagi, hutang tu masih lagi tinggal sedikit. Dengan Along ataupun dengan Along tu dah settle lagi awal lah. Along tu disettlekan dengan bantuan PPIM. PPIM bantu Saya naik kat PPIM, minta bantuan masa supaya nego kan. Bukan Datuk Cina tu. Dia mualaf Cina mualaf. Dia lah yang tolong negokan harga supaya bayar sikit. So Along tu saya berjaya, maknanya dah selesai lah, settle lah. Stres Along tu habis. So hanya fokus pada stres yang dekat trader-trader yang kecil-kecil, yang besar-besar yang saya scam ni. Total 6 orang Pak Su. Cuma dia punya amount tu besar. So saya bayar yang kecil-kecil dulu. So yang besar ni saya duk bayar sikit-sikit. Alhamdulillah minggu lepas. So sebelum saya nak cerita yang itu, pada 2019 tu saya dah start buka BCR. Saya dah bekerja selaku account manager di BCR. Saya selaku account manager di BCR, bekerja kat sana. So ada gaji bulanan lah. Masa ni lah, di sini lah kehidupan saya mula stabil balik. Ni 2019 tu bulan 12. Memang betul-betul tahun ni baru betul-betul hidup saya, alhamdulillah saya rasa saya stabil balik. Saya buka group share pasal Elite Wave, pasal ilmu Elite Wave apa semua. Jadi adalah yang student-student yang belajar dengan saya dan ada yang tak belajar dengan saya kan. Ada yang follow signal je tapi tak ada masa nak belajar. So sampailah baru-baru ni, pada minggu lepas, seorang student saya, dia telefon saya, cikgu, dia panggil saya cikgu. Dia ni tahu saya punya masalah yang saya tengah berhutang dengan semua orang ni. Tapi dah masa ni, pada yang baru-baru ni, yang bulan 1 ni baru-baru ni, amount tu dah tinggal lagi di 30,000. Saya dah bayarkan banyak, tapi semua dengan Elite Wave kan. Saya tak tengok lain langsung. PBT semua dah tak ada dah. Tak ada. Tutup buku semua. Semua tu tutup. Memang fokus kat Elite Wave. Daripada 2016 tu saya fokus trade hari-hari dengan Elite Wave. Duit raya Elite Wave, hari tu lah Elite Wave, semua Elite Wave. Saya tapi belajar sendirilah, tak ada guideline apa-apa. Sampai Noni baru-baru ni contact, dia pun tiba-tiba nak jumpa balik. Lama saya lost contact dengan dia. Dia contact, tanya kat mana apa semua, dia message saya kat Facebook kan. Jadi Najmuddin lah orang yang bantu saya, dan Nonim lah orang yang bantu saya. Shashi Torpedo lah, Shi nak $10, pum tiba-tiba masuk $10. Shi $30, pum $30. Dia orang ni lah yang bantu saya hidup, survive dalam arena ni. So bila saya dah bekerja kat BCR, saya mula keluar balik, aktif balik, sebab saya dah confident. Walaupun saya pernah scam, tapi walaupun saya dalam proses membayar, tapi selagi saya tak habis tu, saya macam takut nak keluar. Sebab kita bukannya nature nak scam. Saya dalam keadaan dah terpaksa tau. Benda tu tersilap langkah dalam hidup. Itulah pengajaran yang paling banyak saya dapat. Sangat pahit. Sampai yang minggu lepas, seorang student saya ni dia berjaya profit banyak dengan Elite Wave dia. Dia call cikgu, saya nak tolong cikgu selesaikan hutang. So berapa hutang cikgu lagi? 30,000. Cikgu nego je dekat orang tu, boleh tak nego lagi? Saya nego 21,000. Dia back in kat saya 21,000, saya pergi bayar budak tu punya hutang. Selesai. Allah pemudahkan. Allah pemudahkan. Dia student saya lah. Dia student Elite Wave saya. Tak terkata. Itu 21,000 bukan sikit tau. Yes. Dia bantu saya. Adik-beradik pun belum tentu. Yes. Kita ada lebih kurang 5 minit lagi. Sebab saya dah tertarik cerita yang awal tu panjang sangat.
Sebabnya saya suka bila pengalaman macam ni dikongsi. Bila anda susah, anda susah, anda merupakan orang yang paling kuat sekali. Sebab awak nak naik balik tu, Afiq nak naik balik tu, memerlukan kekuatan yang luar biasa. Okey, baik, 5 minit terakhir, apa yang nak dikongsikan kepada pendengar-pendengar kita? Okey, untuk 5 minit terakhir ni, saya nak ucapkan terima kasih kepada yang kenal saya dan yang pernah bantu saya dari segi financial, semangat, bagi saya kata-kata motivasi apa semua kan. Nama-nama anda ni saya takkan lupa sampai bila-bila. Dan kepada trader-trader baru yang baru nak terjebak dalam forex ni, elakkan terima duit untuk di-manage. Itu akan bawa kepada satu pressure dan risiko pada diri kita sendiri. Beban. Dan beban sangat-sangat. Walaupun kita macam ni, nama kita satu hari akan jadi busuk. Lepas tu janganlah terjebak dengan along untuk trading. Itu satu pengalaman yang tak boleh saya lupakan lah. Aku menggigil dengan kau cakap kau pinjam along tadi tu. Kau pinjam along pasal nak trade. Pasal nak trade, lepas tu nak selesaikan yang saya scare, yang saya terjebak dengan tak dapatkan akaun dekat budak-budak lain. Itu bukan jalan dia tu. Memang bukan jalan dia, tapi itu kalau nak pergi bank tak boleh. Kita ni bukannya kerja ada makan gaji. Betul lah. Tapi sepanjang saya tu, saya tak pernah kerja makan gaji lah. Alhamdulillah. Sampailah yang baru-baru ni saya kerja kat BCR tu, itulah pekerjaan pertama saya. Dan saya terima dalam bidang yang kau minat. Yes, dalam bidang yang saya minat. Baik, sikitlah tip. Afiq dah lalui perkara yang terlalu pahit lah bagi Pak Sur kan. Ni baru nak rasa. Sebenarnya sepatutnya kalau kau tak pinjam along dah okey dah. Betul. Kalau kau tak scam orang dulu pun okey dah. Sebab ni kita cerita jujur ikhlas kan. Tadi pun Afiq dah nasihatkan. Jadi kekuatan daripada mana kau berjaya? Afiq berjaya daripada kekuatan mana? Sejujurnya lah, saya berjaya, kekuatan yang ada pada saya adalah isteri saya. Walaupun saya jatuh macam tu, dihina kan, susah, isteri tak tinggalkan saya. Dia cakap tak apa, yang sabar, rezeki tu ada. Mak saya pun cakap sabar Hafiz, sabar, rezeki tu ada, usaha je, fokus je buat. Sebab yang lagi satu yang menyebabkan saya buat, sebab saya pernah profit banyak dengan forex ni. Betul lah. So bila saya jatuh kerugian macam tu pun sekalipun, saya punya perasaan confident yang aku masih lagi profit lagi dalam forex ni, masih lagi ada. Menebal kan. Sebab kita pernah rasa profit yang banyak. Betul. Memang betul-betul banyak. Maksud saya pernah rasa profit. Tapi tak adalah sampai juta-juta kan. Yelah, tak ada tapi lah. puluh-puluh ribu, ratus-ratus, puluh-puluh ribu tu ada lah dengan trading apa semua. Tapi bila saya jatuh tersungkur pun, saya ingatkan dengan ada modal boleh trade. Tapi sebenarnya bila kita dalam pressure, tak boleh trade langsung. Sikit pun tak boleh trade. Nasihat tu tuan-tuan dan puan-puan ya, buat yang baru-baru kat luar sana, elakkan ada tekanan semasa anda trade. Okey, ini nasihat yang sangat baik daripada Afiq. Fik, terima kasih banyak Fik kerana sudi berkongsi satu cerita. Kadang-kadang ada trader yang tak berani nak bercerita jujur. Betul. Tapi terima kasih Afiq berkerana jujur dengan kami, supaya ia menjadi pengalaman yang sangat berharga. Tujuan saya bercerita sebenarnya saya nak cerita sebab dalam hidup kita akan lalui macam-macam dugaan, macam-macam cabaran. Tak ada seorang pun manusia dalam hidup berjaya tanpa jatuh. Semua akan melalui kejatuhan. So antara reason saya cerita ni adalah supaya pendengar di luar sana tidak mengulangi apa yang saya lalui. Itu yang kita sebenarnya, itulah. Supaya tak lalui apa yang saya lalui. Supaya kalau anda rasa anda boleh buat, teruskan, go ahead. Tapi bila saya dah terjebak dengan macam-macam, dengan scam, dengan along, dengan itu semua memporak-perandakan saya punya kehidupan. Cuma kekuatan tu adalah isteri. Dan yang paling saya sedih adalah pada ketika saya dapat tahu isteri saya mengandung, saya tak ada duit nak bayar duit hospital apa semua. Habis lah. Alah, kenapa sejam je? Tapi alhamdulillah lah, daripada trading tu dapat sikit-sikit dapat bayarkan duit. Alhamdulillah. Dapatlah bayar isteri saya punya operation apa semua kan. So dia lah yang dia ada sampai sekarang. Dan
pada awal trading yang saya dapat profit banyak-banyak pun, saya banyak berkongsi dengan dia walaupun sebelum kahwin. Yep. Itu adalah yang terbaik. Okey, pastinya di belakang seorang lelaki yang berjaya ada seorang wanita dan juga parents yang merestui apa yang anda lakukan. Terima kasih Fik. Paksa doakan selepas ini Afiq akan lebih berjaya, InsyaAllah. bantu rakan kita yang lain. InsyaAllah. Jangan kedekut ilmu. Kita bantu. Ramai di luar sana yang dahaga yang perlukan ilmu-ilmu daripada Afiq. Ya. InsyaAllah boleh. Baik, terima kasih Afiq. Dan kepada penonton terima kasih, kepada yang share terima kasih, kepada yang menonton terima kasih. Selepas ini kita akan bersama dengan Dr. Forex iaitu Cikgu Nonim dalam Tanya Dr. Forex 10.30 minit malam. Assalamualaikum. Lambai sikit. Waalaikumsalam.